Rancangan 30 minit Ustaz Don ini dibawakan oleh Bank Muamalah Malaysia Berhad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu hari ini dengan membaca doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Apa khabar sidang penonton? Semua sihat, ayahanda dan bunda. Saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Anak-anak, adik-adik yang Ustaz sayang. Dan juga kepada para alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, para asatizah, para fuqaha yang ada di luar sana. Kalau ada salah, ada silap daripada pihak saya, tolonglah berikan teguran khususnya kepada saya secara umumnya kepada kami TV Al-Hijrah. Mudah-mudahan kita akan mendapat sama-sama manfaatnya. InsyaAllah. Okey. Baik, sambung kepada perbincangan kita kemarin berkaitan dengan rukun ataupun kita kata mahiyah, iaitu dia punya intipati sembahyang itu, dia punya pokok sembahyang itu, sesuatu yang perlu ada dalam sembahyang. Kalau tak ada dia tak sah sembahyang. Kalau tak ada dia tak sah sembahyang. Terutamanya bagi mereka yang sihat walafiat, yang dikategorikan dalam kategori mu'tadil. Orang biasa, sihat walafiat. Biasa, tak ada apa. Kena ada. Kalau tak ada, sembahyanglah tutup macam mana pun. Sembahyanglah tutup macam mana pun mata. Sembahyanglah macam mana sekalipun. Sembahyang tak akan sah kalau tak ada benda ni. Apa dia? Rukun. Berapa? 3, pandai. 13. Yang pertama kita dah sebut berkaitan dengan niat. Yang kedua kita dah sebut berkaitan dengan qiyam, iaitu berdiri. Yang ketiga kita sudah sebut berkaitan dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian kita menyebut berkaitan dengan membaca Al-Fatihah. Hari ini dia ada kaitan. Ada kaitan. Takbiratul ihram dengan membaca Fatihah, dengan yang kita nak sebut hari ini ada kaitan. Apa dia? Tunggu. Yang kelima, rukuk yang dengan tamak-ninah. Yang keenam, i'tidal dengan tamak-ninah. Yang ketujuh, sujud dengan tamak-ninah. Yang ke-8, duduk di antara dua sujud dengan tamak-ninah. Yang ke-9 hari ini. Tetapi kalau dalam kitab dia mengatakan membaca tahiyat tasyahud akhir. Tetapi kita kata kita ambil yang ke-11 yang sepatutnya, kita pindah kepada yang ke-9. Apa dia? Duduk tasyahud akhir. Kemudian yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 salawat. Yang ke-12 memberi salam. Yang ke-13 tertib. Boleh dapatlah susunan dia. Saya ubah sedikit daripada kitab. Bukan memandai-mandai. Tidak. Tetapi mengikut keadaan pemikiran masyarakat Malaysia khususnya. Boleh? Kita orang Melayu, kita hafal lagu tu. Kita hafal lagu tu. Boleh nah sidang penonton? Okey, clear. Baik, sidang penonton yang saya kasih sekalian. Apabila kita seseorang itu dia berdiri untuk nak sembahyang. Okey, saya terus ke kita punya pot praktikal kita sebab hari ini saya nak sentuh beberapa perkara yang penting. Okey. So bila satu orang nak sembahyang, ingat lagi tak saya ada sebut sebelum ni? Kalau tak ingat tak apa, saya sebab nak ulang balik. Kita ada 3. 1 2 3. Okey. 13 rukun termasuk di dalam 3 ini supaya kita tahu apa yang kita kena buat. Apa dia? Yang pertama,
rukun qalbi. Rukun yang duduk di hati. Makna kata tempat dia mesti kena dekat hati. Kalau tak duduk di hati, tak jadi. Apa dia? Yang pertama, niat. Yang kedua, tertib. 2 saja. Yang kedua, rukun fi'li. Rukun yang pada perbuatan. Mesti berdiri, mesti rukuk. Tak baca apa pun tak apa. Rukuk saja. Tak baca apa pun tak apa. Kemudian, sujud. Tak baca apa pun tak apa. Jadi, perbuatan sujud itu ada. Okey? Duduk di antara 2 sujud. I'tidal dan juga tahiyat. Tahiyat, duduk tasyahud akhir. Duduk tahiyat akhir. Yang ketiga, rukun qauli. Dia kena duduk di mulut dan mesti kena sebut. Sebab bila kita kata rukun perkataan menyebut, maka mesti kena keluar suara. Jadi kalau tak keluar suara, dia tak kira. Apa dia? Yang pertama, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang kedua, surah Al-Fatihah kita baca. Mesti baca sampai habis. Kurang-kurang dengar dengan telinga kita sendiri. Yang ketiga, apa dia? Hari ni. Apa dia? Membaca tasyahud akhir. Rukun yang ke-9 duduk tasyahud akhir. Rukun ke-10 membaca tasyahud akhir. Seperti yang kita ungkapkan semalam, duduk itu wajib. Cara duduk itu sunat. Maka duduklah macam mana yang boleh. Tetapi duduk yang terbaik adalah sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang kamu macam mana kamu tengok aku semayang. Maka di dalam hadis mengungkapkan macam mana cara Nabi duduk. Hari ini kita nak duduk. Okey, boleh? Kita duduk Alright, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak duduk. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Baik, bila seseorang itu sudah hendak turun, Allahu Akbar, dia sujud. Jadi bila dia sujud, dia duduk di antara 2 sujud, Allahu Akbar. Kemudian dia sujud untuk kali yang kedua, Allahu Akbar. Dia bangun untuk tahiyat dan duduk yang terakhir, maka kita sebut kemarin duduk dalam keadaan fatawarrukan, iaitu duduk tawarruk. Macam mana? Duduk dengan mengeluarkan kaki kiri. Tapi kaki kiri macam ni semua kan? Bukan kaki kiri lah ni, bahagian ni. Kita panggil apa yang ni? Ini kita panggil apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Inilah bahagian ni. Kaki kiri yang bahagian ini keluar di bawah kaki kanan. Keluar dalam keadaan dicondongkan begitu menghadap ke arah kiblat. Dan kaki ini diletakkan terpacak menghala ke arah kiblat. Kerana kata ulama, semua ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i, bila mereka duduk, mereka akan pastikan kaki mereka ini hatta ibu jari sekali akan condong. Sebab ibu jari kadang-kadang payah. Ibu jari sekali akan duduk. Saya ulang sekali lagi. Ini keadaan duduk yang sunat. Dan bagi mereka yang sihat walafiat muqtadil, memang kena duduk macam ini. Ini yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Adapun orang sakit gout, adapun orang yang kaki jarinya comel-comel, makna kata dia tak boleh lipat, dia comel, jadi tak boleh. Ataupun mereka yang jari kaki dia kontot, tak boleh juga lipat, dah kontot. Dia nak lipat tak boleh. Koyak sekali kuliah. Koyak berdarah keluar tu. Tak boleh juga. Buat seksa diri. Okey. Yang tu tak payah. Adapun yang sihat walafiat macam kita biasa, letak lagu ni. Okey, kita duduk. Ini duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir, rukun yang ke-10, membaca tahiyat akhir. Okey. Jadi bila membaca tahiyat akhir, bacaan dia mesti disebut di mulut. Macam mana? Kita sambung dulu. Selepas ni, sekali lagi kita sambung baca. Okey?